Okey. So dah terangkan tentang katakana tadi. So kita terangkan tentang kanji pula. Okay, kanji ni apa tadi kita dah terangkan yang kanji ni ialah tulisan dalam bahasa Cina yang kita gunakan untuk bezakan perkataan ya. Sebab tulisan kanji dia berbeza walaupun bunyi dia sama, tulisan dia berbeza. So kita boleh tahu ianya maksud dia apalah. Okay. So dalam kanji ni apa yang kita kena tahu? Oh, ni tak habis tulis lagi buku ni. Ini nota untuk diri sendiri ya. Tambah penerangan Kunyomi dan Oyomi. Okey. Okay, saya terangkan je lah kan. Uh, Okey, untuk kanji ni ya. Um, eh, Okey. Untuk kanji, benda yang paling perlu kita tahu ianya ada dua bacaan. Banyak bacaan sebenarnya tapi ada dua jenis bacaan iaitu kunyomi ataupun onyomi. Okay, kunyomi ataupun onyomi. Kanji dia macam ni ya. Ini ialah kunyomi dan ini ialah onyomi. Apa beza kunyomi dan onyomi ni? Nekomin tahu tak? Saya dengar tapi tak ingat. Pernah dengar tapi tak ingat. Apa beza dia? Dia ada dua maksud Maksud sama sebab dia kanji yang sama. Maksud dia sama je, cuma bacaan dia lain. Dan macam mana kita nak bezakan? Dia ada beberapa irregular, okay, yang berbeza, yang dia tak ikut rule. Tapi biasanya kalau kanji tu bergabung, dua kanji dan kanji bergabung bergabung dan meletup. Okay, dua kanji ni bila dia bergabung, dia biasanya menggunakan onyomi. Okay, biasanya dia menggunakan onyomi. Bergabung. Maksudnya dia tulisan dia dekat bawah rasanya. Ni I jumpa dia kata onyomi adalah bunyi asal dari tulisan Cina. Ya, saya. Kunyomi bunyi asal bahasa Jepun yang telah dipadankan dengan kanji yang bersesuaian. Okey, kelakarnya. Okey. Senang kata betul lah tu. Kunyomi ialah bacaan asal bahasa Jepun dan onyomi ialah bacaan asal daripada bahasa Cina. Okey, so maksudnya tulisan Jepun dulu tak ada tulisan. So dia ada bahasa. Dia padan-padankan lah. Dia ambil tulisan Cina ni, oh ini kita gunakan untuk ini. Ni kita gunakan untuk ini. Okay. So asal bunyi kanji tu lain. Itu ialah onyomi. Tapi dia padankan dengan bunyi bahasa Jepun. So dia ada kunyomi. So dia ada kunyomi untuk bahasa Jepun dan onyomi untuk bahasa Cina. Okay. So bila digunakan, onyomi digunakan bila kanji dan kanji menjadi satu perkataan. Ada contoh kat bawah, nanti saya tunjuk. Kunyomi ni biasanya dibaca bila ianya satu kanji saja. Digunakan sebagai satu kanji saja dan depan dan belakang dia biasanya ada hiragana. So itu cara bacaan dia berbeza lah. Okay, sebagai contoh kita ambil kanji watashi ni ni kanji watashi. Ni kanji watashi. Okay. Kenapa awak gelak ni Komin? Petik hidung. Apa? Petik hidung tadi. Bukan petik hidung ni, garuk dahi. Kenapa entah dia pergi kat hidung pula. Orang garuk dahi. Okey. Watashi, kanji watashi. Okey, kanji watashi maksud dia ialah saya. Kemudian kalau kita tengok kunyomi dia ialah watashi dan onyomi dia ialah shi Okey. Okey ke? Okey. Pehedok. Okey. Okey, so bila kita tengokkan, okey, contoh ini contoh yang ni. Penggunaan kanji watashi, dia punya konyomi ialah watashi dan dia punya onyomi ialah shi. Okey, sebagai contoh yang saya cakap tadi, bila kanji dan kanji bersama bergabung macam ni Ni satu kanji dan ni satu lagi kanji So ni ialah dua kanji lah kan. Dia boleh jadi 3 kanji, boleh jadi 4 kanji. Biasanya paling panjang pun 5 kanji kot. Okey. So bila dia gabungkan dua kanji ni, cara bacaan dia akan ambil bacaan onyomi. Okay. So bacaan yang ni, bacaan kanji yang kedua ni, dia punya kunyomi ialah mono
Okay, ni ialah kunyomi dia. Dia punya onyomi ialah butsu. Butsu. Okay. So, kalau kita bacaan betul dia ialah shibutsu. Dia ambil onyomi dan onyomi. Okay, so shibutsu. Sebab dia dua kanji yang bergabung. Tapi, kan, itulah bacaan betul dia. So, kita tak bolehlah ambil bacaan kunyomi. Kita tak boleh ambil bacaan kunyomi. Dia jadi watashi mono. Okay, dia jadi watashi mono. Dah jadi maksud lain lah pula. Okay, sebutan tu lah kan, watashi mono. So, bila dua kanji bergabung, dua ataupun lebih kanji bergabung, dia akan menggunakan, biasanya ada irregular, dia akan gunakan bacaan onyomi. Okay. So, penggunaan dia, kore wa shibutsu desu ka? Barang ini milik persendirian ke? Milik persendirian kah? Kenapa kah? Dalam bahasa Melayu kita tanya soalan macam mana? Barang ni milik persendirian ke? Kah? Ke tu tak formal, kah tu formal. Ni formal lah. Betul kan ni formal kan? Macam kelakar. Betul formal lah. Okay. Betul. Tak ada keyakinan dah. Okay. So, shibutsu maksudnya saya barang. Maksudnya barang saya. Barang persendirian. Milik persendirian. Okay. Untuk kanji, untuk penggunaan yang kedua pula, bila ianya hanya digunakan satu saja. Satu saja. Dia tak ada kanji lain kat belakang dia. Ataupun kat depan dia. Tak ada. So, bacaan dia ialah watashi. Okay. Dia ambil bacaan kunyomi. Bacaan dia watashi. So, dalam contoh ayat ni, watashi wa gakusei desu. Okay, saya ialah seorang pelajar. Watashi wa gakusei desu. Kalau kita perasan, ni satu kanji saja. Kemudian dekat belakang dia ada hiragana. Biasanya kalau dia tak ada dua kanji bersama, okay, dia akan baca sebagai onyomi. Dia akan menggunakan bunyi kunyomi sorry. Saya ulang balik. Kalau dia satu kanji dan dia tak ada kanji lain kat belakang dia ataupun kat depan dia, dia akan baca sebagai kunyomi So, watashi. Kita tak boleh gunakan shi kat sini. Kita tak boleh gunakan onyomi kat sini. Jadi, shi wa gakusei desu. Tak boleh. Sebab ianya menggunakan kunyomi. Okay. Satu lagi contoh sebelum kita tutup hari ni. Okay, gakusei ni ni pun menggunakan onyomi gaku dan sei. Okay, dia menggunakan onyomi sebabnya ada dua kanji yang bergabung. Okay, kanji yang ni manabu. Okay, kanji yang pertama ni, yang gaku ni, kalau onyomi dia tak nampak nampak tak? So, kanji gaku ni ialah bacaan onyomi. Dan bacaan kunyomi dia ialah manabu. Okay, bacaan dia ialah mana. Okay, dan belakang dia akan ada hiragana lah. Manabu sebenarnya. So, bila kita tengok benda macam ni, ada bu kat belakang, kita jangan baca gakubu pula. Okay, sebab ini ialah hiragana. So, kita kena baca manabu. Sama juga dengan kanji yang ni. Ini ialah bacaan onyomi dia sebagai sei. Bacaan kun. Bacaan kunyomi dia ialah iki. Okay, iki. Maksudnya hidup. Ikiru sebagai contoh. Hidup Ikiru. So, bila kita nampak tulisan macam ni, bacaan dia bukan ikiru, bacaan dia i je. Okay. Right. Bacaan dia i saja, kemudian kiru. Right. Ataupun banyaklah bacaan lain. Ada juga bacaan nama. Okay. Nama pun bacaan dia juga. So, ini kena hafal. Kanji memang kena hafal. Dia ada banyak bacaan, ada banyak maksud. Biasanya sama je. Biasanya lah samanya. Adalah maksud yang lain sikit. Tapi biasanya maksud dia sama. Bacaan dia ada banyak. Hai, okay. So, sebelum saya tutup, Nekomin ada apa-apa soalan? Iya, arimasen. Daijoubu da na? 大丈夫。問題ないですな。OK です。そしたら、OK. So, untuk hari ni, seterusnya praktis tulisan kanji ni tak apa. Alright.
So hari ni kita akan berhenti di sini. Bahagian 1 habis kita Fukushu, ulang kaji bahagian 1. Okay, so bahagian 2, next time kita akan belajar tentang struktur ayat bahasa Jepun. Bukan belajar, dalam video saya dah terangkan lah tentang struktur ayat bahasa Jepun ni. Kita nak Fukushu kita nak Fukushu. Apa maksud Fukushu tadi, Nekomin? Lupa dah dia. Lupa nak unmute. Latihan. Cakap fokus tadi. Latihan. Boleh lah. Ulang kaji ya, ulang kaji. Ulang kaji. Boleh lah, Fukushu boleh juga latihan Ait, ulang kaji ya. Ait, okey des. So, untuk hari ni sampai di sini saja. Ait, sampai tak boleh tepuk tangan hari ni. Okey, sampai tak boleh tepuk tangan. Okey. Okey, hari ni sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak Nekomin untuk sudi luangkan masa pada hari ni. InsyaAllah lain kali nak try pakai avatar ke? Boleh tak? Macam menarik. Macam menarik. Okay. So, itu sahaja untuk hari ni. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou sensei. Arigatou gozaimashita.